Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus ke 8.3 isotop. Okey, ini kita ingat balik apa yang dah kita belajar sebelum ni. Proton bercas positif, elektron bercas negatif, dan kita ada neutron tidak bercas atau neutral. Kemudian kita ingat lagi, saya bagi contoh oksigen, apa maksud 8, apa maksud 16. Kemudian oksigen simbolnya adalah O. 8 itu yang dipanggil nombor proton dan 16 dipanggil nombor nukleon. Okey, apa maksud 8? Maksudnya proton ada 8. Bila proton ada 8, elektron pun ada 8. Okey, seterusnya, berapa bilangan neutron? Okey, bilangan neutron sama dengan 16 tolak 8 dan jawapan dia ialah 8. Okey, jadi kita ada proton 8, elektron 8 dan neutron 8 bagi oksigen. Sekarang kita tengok susunan atom, susunan zarah dalam atom oksigen, dalam unsur oksigen. Okey, di dalam bulatan hijau ini kita panggil nukleus. Di dalam nukleus terdapat proton. Jadi kita ada 8 proton. Saya isi dengan 8 proton dalam ni. Kemudian elektron saya isi di petala pertama 2. Petala pertama ni maksimum dia 2 je. Baki tu letak di petala kedua, maksimum 8. Kalau ada lebih lagi letak di petala ketiga. Petala ketiga maksimum 18. Ingat lah. Okey, jadi ini saya dah guna 2. Baki dia 6. Saya letak di petala kedua. Kemudian kita tengok berapa, di mana nak letakkan neutron. Neutron dia berada bersama dengan proton. Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Unsur ini dipanggil oksigen 16. Okey, kita tengok angka yang banyak ni. Tahukah kamu terdapat juga oksigen 18? Okey, kita tengok lagi. Okey, oksigen 18 maksudnya angka di bawah ni 18. Okey, kita tengok ada berapa proton. Proton masih sama iaitu 8. Elektron mesti sama dengan proton 8. Dan neutron sama dengan 18 tolak 8 ada 10. Jadi kita isi dalam struktur atom ni. Okey, 8 proton kita isi di tengah-tengah di dalam nukleus. Kemudian kita isikan elektron 2 di petala pertama dan 6 di petala kedua. Kemudian baki 10 neutron kita isi dalam nukleus. Okey, nampak inilah struktur atom bagi oksigen 18. Okey, seterusnya kita tengok unsur oksigen ada 2 kan? Oksigen 16, oksigen 18. Oleh itu, oksigen adalah isotop. Okey, kita tengok lagi. Oksigen 16, proton ada 8, sama dengan oksigen 18. Elektron pun sama. Neutron berbeza. Oksigen 16 ada 8 neutron, oksigen 18 ada 10 neutron. Okey, faham? Okey, jadi oksigen merupakan isotop. Isotop ialah unsur yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Kalau kamu tengok sini, dua-dua oksigen. Proton sama, tapi yang membezakan dia ialah neutron. Okey, faham nah? Ini adalah contoh-contoh isotop. Hidrogen ada 3. Isotop hidrogen ada 3. Kita ada hidrogen 1, hidrogen 2 dan hidrogen 3. Kemudian kita ada isotop klorin, isotop bromin, isotop karbon, isotop natrium dan banyak lagi isotop. Okey? Okey, seterusnya kita tengok apakah radioisotop. Okey, masih lagi dengan contoh oksigen 16 dan oksigen 18.
Isotop oksigen 18 mempunyai nukleus yang padat. Sebab dalam nukleus ni ada 10. Okey. Jadi dalam nukleus ni padat dan berlebihan. Jadi nukleus isotop 18 menjadi tidak stabil. Sebab dia padat dan berlebihan. Okey, seterusnya isotop yang tidak stabil dipanggil radioisotop. Okey, radioisotop digunakan dalam pelbagai bidang. Perubatan, pertanian, arkeologi dan geologi, penjanaan tenaga elektrik dan industri. Okey. Radioisotop dalam bidang perubatan, contoh dia ialah ferrum 59. Digunakan sebagai unsur penyurih peredaran zat besi dalam darah. Dia untuk mengesan peredaran zat besi dalam darah. Okey, seterusnya kita ada sinar gamma dari kobat 60. Okey. Sebelum tu saya nak bagi tahu radioisotop ni apabila dia tidak stabil, dia memancarkan sinaran-sinaran radioaktif. Dia mungkin memancarkan alfa, beta dan gamma. 3 sinaran ini akan dipancarkan apabila nukleus tidak stabil. Okey. Jadi kita gunakan kobat 60 untuk membunuh sel-sel kanser dalam rawatan radioterapi. Tahu kan radioterapi? Jadi dalam radioterapi tu digunakan radioisotop kobat 60 untuk membunuh sel bara. Kemudian kobat 60 juga digunakan untuk membunuh kuman atau bakteria atau virus dalam proses pensterilan alat perubatan. Maksudnya peralatan perubatan, gunting untuk dibedah semua tu disterilkan menggunakan kobat 60. Seterusnya natrium 24. Natrium 24 disuntik ke dalam salur darah pesakit untuk mengesan kedudukan di mana salur darah tersumbat oleh pembekuan darah. Maknanya natrium 24 digunakan untuk mengesan pembekuan darah. Okey, seterusnya fosforus 32 disuntik dalam darah pesakit juga untuk menentukan kedudukan tumor otak. Okey, ketumbuhan. Seterusnya iodin 131 digunakan untuk menentukan aktiviti kelenjar tiroid. Adakah kelenjar ini membebaskan lebih hormon yang berlebihan atau berkurang? Okey, seterusnya kita tengok radioisotop dalam bidang industri. Dalam industri makanan, untuk proses pengawetan makanan, sinar gamma daripada radioisotop digunakan untuk membunuh bakteria, kulat dan serangga di dalam makanan selepas dibungkus. Selepas dibungkus dipancarkan sinar gamma. Okey, seterusnya dalam industri makanan. Untuk melambatkan proses percambahan dan pertunasan, contohnya kentang dan bawang. Okey, seterusnya natrium 24 digunakan untuk mengesan kebocoran paip. Natrium ni dimasukkan ke dalam saluran paip bawah tanah. Kemudian di mana terdapat kebocoran, alat pengesan akan mengesan natrium 24 tu. Okey, bila tempat yang bocor tu, natrium tu akan keluar dengan banyak. Jadi alat pengesan tu akan berbunyilah. Okey, seterusnya mengawal ketebalan kertas atau logam di kilang. Untuk yang ni, bahagian atas ni memancarkan radioisotop, kemudian dia tembus kertas. Kalau yang tembus tu kurang, maksudnya kertas tu tebal. Bila kertas tu tebal, penggelek yang berwarna biru ni akan menipiskan kertas tu. Okey. Seterusnya dalam bidang pertanian, karbon 14 digunakan untuk mengkaji fotosintesis. Kemudian sinar gamma untuk merangsang mutasi. Ini mutasi dalam tumbuhan dan haiwan bagi menghasilkan ciri baharu yang lebih baik.
Jadi dia merangsang mutasi supaya sel itu mengalami perubahan. Jadi tumbuhan dan haiwan itu dapat dihasilkan dengan ciri baru yang lebih baiklah. Okey, seterusnya fosforus 32 untuk mengesan kadar penyerapan baja oleh tumbuhan. Dan sinar gamma juga digunakan untuk membunuh dan memandulkan makhluk perosak. Okey, seterusnya dalam bidang arkeologi dan geologi, karbon 14 digunakan untuk menentukan usia artefak dan bahan fosil. Okey. Jadi kalau kita jumpa tulang dinosaur, radioisotop yang digunakan untuk menentukan umur tulang itu adalah karbon 14. Seterusnya dalam bidang penjanaan tenaga elektrik, uranium 235 digunakan untuk menghasilkan haba bagi menjana tenaga elektrik, tapi kita tak gunakan di Malaysia. Okey. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.